Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Linda. Pada hari ini kita akan selusuri kisah hidup Lieutenant Adnan Wirabangsa hasil karya Abdul Latif Talib, novel Bahasa Melayu tingkatan 4. Adnan merupakan anak kepada Pak Saidi dan Mak Mila, mempunyai 3 orang adik-beradik, merupakan anak sulung. Adik keduanya bernama Ahmad dan yang bongsu bernama Amarullah. Mereka membesar di kampung Sungai Ramal yang terletak di Kajang. Memiliki darah pahlawan, ketiga-tiga beradik ini pandai bersilat. Moyangnya pernah membantu Dul Said menentang Inggeris di Naning. Namun, Pak Saidi merahsiakan hal tersebut kerana British tidak suka kepada sesiapa yang menentang mereka. Pelajar yang dikasihi sekalian, perkataan yang berwarna ungu merupakan latar tempat bagi novel ini, iaitu Kampung Sungai Ramal Kajang. Adnan merupakan seorang anak yang rajin. Pagi-pagi lagi, Adnan telah ke kebun getah membantu ayahnya. Setelah solat zuhur, dia akan turun ke sawah pula. Adnan dan adik-adiknya berlatih silat pada waktu siang. Pada waktu malam, Adnan diajar mengaji oleh ayahnya. Pak Saidi memiliki dusun yang terletak bersebelahan dengan tanah perkuburan. Pak Saidi dikatakan seorang yang dermawan. Hal ini dapat dilihat apabila dia selalu bersedekah buah-buahan kepada penduduk kampung. Penduduk kampung menyenangi Pak Saidi. Pak Saidi juga dikatakan seorang ayah yang sangat bertanggungjawab. Dia menyara keluarga dengan bekerja keras di kebun getah dan sawah. Pak Saidi menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris walau ditentang penduduk kampung dengan alasan akan menjadi murtad. Pak Saidi berpandangan jauh kerana dia ingin anak-anaknya menjadi orang yang berpelajaran. Pada setiap pagi, Pak Saidi mengayuh basikal menghantar Adnan ke sekolah Inggeris yang terletak di Pekan Sungai Ramal. Pada tengah hari pula, dia akan menjemput anaknya pulang dari sekolah. Walaupun anaknya bersekolah Inggeris, Pak Saidi tetap mengajar anak-anaknya mengaji pada waktu malam. Pelajar-pelajar sekalian, perkataan berwarna merah merupakan perwatakan bagi watak utama atau watak sampingan. Contohnya, rajin, dermawan. Pak Saidi merupakan seorang yang dermawan. Bertanggungjawab. Pak Saidi seorang yang bertanggungjawab. Dan berpandangan jauh. Manakala perkataan berwarna biru melambangkan latar masa, iaitu pagi-pagi, solat zuhur, siang, malam dan tengah hari. Perkataan berwarna ungu pula menunjukkan lokasi atau latar tempat yang terdapat di dalam novel ini, iaitu kebun getah, sawah, dusun, sekolah Inggeris dan Pekan Sungai Ramal. Tindakan Pak Saidi menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris ditentang oleh penduduk kampung. Abu mencadangkan kepada Tok Ketua supaya menasihati Pak Saidi tidak meneruskan menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris, malah mengugut menghalau Pak Saidi keluar dari kampung sekiranya terus berdegil. Hal tersebut tidak dilayan oleh Tok Ketua. Tok Ketua sedar bahawa keluarga Pak Saidi memiliki akhlak terpuji. Sebaliknya, Tok Ketua menemplak Abu kerana tahu akan sikap buruk anak Abu, iaitu Nordin, yang suka mencuri buah-buahan penduduk kampung.
Karim telah memaklumkan akan sikap buruk Abu namun tidak diindahkan oleh Pak Saidi. Hal ini membuktikan kepada kita bahawa Pak Saidi seorang yang berpendirian teguh. Pak Saidi telah dikunjungi oleh Tok Ketua Kampung, Lebay Pian, Pak Karim dan Isa. Pak Saidi menerangkan tujuan dia menyekolahkan Adnan di sekolah Inggeris. Mereka bersetuju dengan pandangan Pak Saidi kecuali Lebay Pian. Di sekolah, Adnan mendapat pujian atas sikap hormat dan kerajinan selain pendirian yang tetap untuk menjadi seorang askar. Adnan seorang yang berani mencuba. Walaupun tidak fasih berbahasa Inggeris, Adnan menyertai pertandingan syarahan bahasa Inggeris dan menjadi johan dalam pertandingan tersebut. Adnan dan pasukan bola mewakili Kampung Sungai Ramal berjaya mengalahkan pasukan bola sepak dari Kampung Sungai Merap. Kekalahan itu menyebabkan Budin dan pasukannya tidak berpuas hati. Dia mencadangkan pula pertandingan tinju. Cabaran disambut oleh Adnan. Namun, Adnan dan Budin berdamai kerana beranggapan pertandingan itu tidak sah, berikutan tidak mengikut peraturan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, perkataan yang berwarna merah merupakan perwatakan watak. Contohnya, berpendirian teguh, hormat, rajin dan berani mencuba. Manakala perkataan berwarna ungu merupakan latar tempat dalam novel ini. Contohnya, sekolah, Kampung Sungai Ramal dan Kampung Sungai Merap. Selepas tamat pengajian, Adnan terpilih sebagai guru pelatih dan mengajar di sekolah Sungai Ramal. Namun Adnan tidak berminat. Dia bercita-cita menjadi askar. Hal ini membuktikan kepada kita bahawa watak utama mempunyai semangat cinta akan negara yang tinggi. Tersebar berita mengenai ura-ura penubuhan askar Melayu. Beberapa tentera British mengunjungi Kampung Sungai Ramal untuk mencari anak-anak muda tempatan yang berkelayakan untuk diserapkan ke dalam pasukan askar Melayu. Adnan bin Saidi ingin memohon tetapi dihalang oleh ibunya. Pak Saidi merestui cita-cita anaknya dan akhirnya ibu Adnan mengalah. Pelajar-pelajar sekalian, perkataan berwarna merah merupakan perwatakan watak utama, iaitu semangat cinta akan negara. Manakala perkataan berwarna ungu merupakan latar tempat dalam novel ini, iaitu Kampung Sungai Ramal dan Sekolah Sungai Ramal. Adnan nekat keluar dari kampung. Adnan dan rakan-rakan telah pergi ke kamp latihan ketenteraan di Port Dickson dengan hanya berjalan kaki dan menumpang lori barang dari Kajang ke Seremban. Seterusnya dari Seremban ke Port Dickson. Mereka telah diterima. Adnan dan Mamat melaporkan diri di kamp dan menjalani latihan fizikal dan mental. Adnan terpilih sebagai rekrut terbaik. Adnan ditukarkan ke Singapura manakala Mamat ditukarkan ke Kedah. Pelajar-pelajar sekalian, perkataan berwarna ungu merupakan latar tempat dalam novel ini, iaitu kamp latihan ketenteraan, Port Dickson, Kajang, Seremban, Singapura dan Kedah. Pada tahun 1937, Adnan dinaikkan pangkat menjadi sarjan. Pada tahun yang sama, dia terpilih menyertai upacara pertabalan King George VI di London. Tidak lama kemudian, sekali lagi Adnan dinaikkan pangkat menjadi lieutenant. British berpuas hati dengan kegigihan dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Adnan dan juga askar Melayu.
Sekembali dari London, Adnan berkahwin dengan guru bernama Sophia Faqih muda. Mereka dikurniakan 3 orang anak, iaitu Mokhtar, Zainuddin dan seorang anak perempuan Fatimah, tetapi meninggal dunia ketika berusia 7 bulan akibat demam panas. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, perkataan berwarna biru merupakan latar masa yang terdapat dalam novel ini, iaitu tahun 1937. Manakala perkataan berwarna ungu merupakan latar tempat yang terdapat dalam novel ini, iaitu London, dan perkataan berwarna merah melambangkan perwatakan watak utama Adnan, iaitu kegigihan. Pada tahun 1941, Lieutenant Adnan ditempatkan di Pasir Panjang dan membawa keluarganya bersama-sama. Apabila berlaku Perang Dunia Pertama dan Jepun ingin menjajah tanah Melayu, Lieutenant Adnan telah menghantar keluarganya kembali ke kampung mereka di Kajang. Pada ketika itu, Sophia sedang mengandungkan anak mereka yang ketiga. Askar Melayu dan tentera British bekerjasama membantu penduduk berpindah. Adnan merupakan ketua yang menjaga Pasir Panjang. Dia sentiasa bersiap sedia dan berjaga-jaga. Ini membuktikan kepada kita bahawa watak utama merupakan seorang yang amanah dan bertanggungjawab. Kemudian Lieutenant Adnan diminta bertugas di Bukit Candu. Pada masa yang sama, Pasir Panjang juga di bawah tanggungjawabnya. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, perkataan berwarna biru merupakan latar masa yang terdapat dalam novel ini, iaitu 1941. Manakala perkataan yang berwarna ungu pula merupakan latar tempat yang terdapat dalam novel ini, iaitu Kajang, Pasir Panjang dan Bukit Candu. Manakala perkataan berwarna merah merupakan perwatakan watak, iaitu amanah dan bertanggungjawab. Adnan memerintahkan pembinaan kubu di Bukit Candu. Penduduk dipindahkan, namun masih ada penduduk enggan berpindah. Lieutenant Adnan ditemani Sarjan Hassan berbincang dengan penghulu sidik. Mereka tidak berjaya mengajak penduduk kampung berpindah, maka tindakan yang boleh dibuat ialah meningkatkan kawalan dan mencadangkan pasukan pengawal kampung ditubuhkan. Pada 6 Disember 1941, Jepun mara ke tanah Melayu. Sir Thomas Phillips menjangkakan Jepun akan mendarat di Kelantan dan Singapura. Akhirnya, penduduk kampung percaya bahawa Bukit Candu akan diserang dan mereka bersetuju berpindah kecuali Samad dan keluarganya. Dalam keadaan genting, 2 lembaga telah menceroboh kampung dan penceroboh sebenarnya hendak mencuri. Salah seorangnya ialah Samad. Penduduk tanah Melayu cemas dengan berita tentera Jepun akan menyerang. Harapan British ialah tentera laut. Kapal perang British iaitu HMS Prince of Wales dan HMS Repulse meninggalkan Singapura dan menuju ke Kelantan. Berjaya dikesan oleh Jepun. Kapal-kapal British berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun. Adik kedua Adnan, Ahmad, terkorban di medan perang dan turut tersemadi di dasar laut. Pada 31 Januari 1942, seluruh tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun. Samad dijadikan pengintip tentera Jepun. Pada 3 Februari 1942, Jeneral Yamashita menghantar 13,000 tentera elit bagi melakukan pendaratan di bahagian utara Singapura. Lieutenant Adnan curiga dengan Samad yang lalu lalang di hadapan pengkalan. Penghulu Draman berjaya mengesahkan Samad adalah tali barut Jepun. Jepun menyerang pertahanan Pasir Panjang. Tentera Jepun menghantar utusan untuk berunding,
Namun Adnan menolak dan tidak mahu berundur. Pengeboman tentera Jepun dari udara berlaku. Perkataan berwarna ungu merupakan latar tempat yang terdapat dalam novel ini, iaitu Singapura dan Kelantan. Manakala perkataan berwarna biru merupakan latar masa yang terdapat dalam novel ini, iaitu 31 Januari 1942 dan 3 Februari 1942. Dari puncak Bukit Candu, askar Melayu melihat dengan jelas tentera Jepun sedang mara. Kapal terbang Jepun menyerang. Korporal Senin dan Lance Korporal Yusof terkorban. Jepun menyerang dari pelbagai arah. Kapten Riggs cedera parah dan meninggal. Pertempuran sengit berlaku. Lieutenant Adnan sendiri mengendalikan senjata mesin gun jenis Lewis gun. Dalam kebanyakan kes, askar bertempur menggunakan bayonet. Adnan cedera parah tetapi enggan berundur. Lieutenant Adnan diserkup dengan guni. Digantung pada dahan pokok ceri. Tentera Jepun berbaris panjang, kemudian berjalan di bawah pohon ceri itu. Setiap orang yang lalu di bawah pokok ceri telah menikam Lieutenant Adnan menggunakan bayonet. Hal tersebut disaksikan sendiri oleh Korporal Yaakob. Dua hari selepas pertempuran di Bukit Candu, askar British menyerah kalah. Haji Burhan dan beberapa orang penduduk kampung menjumpai mayat-mayat askar Melayu bergelimpangan dan mengerikan. Ada yang putus leher dan terburai perut akibat tikaman dan tetakan senjata tajam. Penghulu deraman dan orang-orang kampung menggali lubang untuk mengebumikan mayat-mayat askar Melayu yang mati syahid kerana mempertahankan negara. Kematian Lieutenant Adnan masih belum memuaskan hati Jeneral Yamashita. Hal ini demikian kerana adiknya sendiri terkorban setelah ditikam dengan bayonet oleh Lieutenant Adnan. Berpuluh-puluh askar Jepun sampai ke kampung Sungai Ramal. Mereka mencari keluarga Lieutenant Adnan. Pak Saidi diarahkan memasuki trak tentera Jepun. Pak Saidi membunuh beberapa askar Jepun dengan menggunakan kerisnya. Akhirnya Pak Saidi ditembak mati. Sofia merupakan seorang yang tabah. Beliau sekali lagi diuji dengan kematian. Kali ini anak perempuannya Fatimah meninggal dunia akibat demam panas semasa berusia 7 bulan. Pada 15 Ogos 1945, Jepun menyerah kalah apabila Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Syarikat. Rakyat kembali memulakan kehidupan baru. Sofia ditawar semula mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal. Di situ dia berkenalan dengan Ustaz Ridwan dan mereka berkahwin. Mereka berpindah ke Melaka. Setelah 4 tahun berumah tangga, Sofia disahkan leukemia dan meninggal dunia. Begitulah kisah Lieutenant Adnan hasil karya saudara Abdul Latif bin Talib. Adnan bin Saidi, gugurnya perwira negara. Namamu bersemadi di hati semua, selamanya kekal dalam sejarah. Al-Fatihah. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebentar tadi kita telah selusuri kisah hidup Lieutenant Adnan hasil karya Abdul Latif bin Talib. Kita bukan sahaja mengetahui dengan jelas jalan cerita Lieutenant Adnan, malah turut mengkaji aspek-aspek lain secara tidak langsung. Contohnya, kita mengetahui latar masa melalui tulisan-tulisan berwarna kuning.
latar tempat melalui perkataan-perkataan berwarna ungu dan aspek perwatakan watak utama atau watak sampingan dapat dilihat melalui perkataan-perkataan berwarna merah. Seterusnya, Cikgu Linda ingin berkongsi teknik transformasi mudah untuk menjawab soalan novel. Kita lihat kata kunci nilai pertama, ketabahan. Bagi menjawab soalan perwatakan atau sifat, pelajar boleh menyatakan terlebih dahulu isi utama, iaitu seorang yang tabah. Kemudian huraian dan contoh diberikan. Contohnya, Sophia tabah menghadapi dugaan apabila kehilangan suaminya, Lieutenant Adnan, dan anaknya Fatimah yang berusia 7 bulan akibat demam panas. Jawapan pelajar perlu disusun dengan kemas. Nyatakan dahulu isi utama, kemudian diikuti huraian dan contoh. Kata kunci nilai ketabahan ini boleh juga dijawab dalam aspek persoalan. Jangan lupa pelajar-pelajar sekalian, nyatakan dahulu isi utama, iaitu ketabahan seorang wanita menghadapi kematian orang tersayang. Kemudian barulah pelajar-pelajar masukkan huraian dan contoh. Sophia tabah menghadapi dugaan apabila kehilangan suami Lieutenant Adnan dan anaknya Fatimah yang berusia 7 bulan akibat demam panas. Begitulah seterusnya, kata kunci nilai ketabahan boleh dijadikan jawapan untuk soalan latar masyarakat. Jangan lupa anak-anak, untuk menjawab latar masyarakat, kita perlu mulakan dengan perkataan masyarakat. Masyarakat yang tabah menghadapi dugaan. Kata kunci tabah itu sendiri diberi penekanan. Contohnya, Sophia tabah menghadapi dugaan apabila kehilangan suami Lieutenant Adnan dan anaknya Fatimah yang berusia 7 bulan akibat demam panas. Seterusnya, kata kunci nilai ketabahan boleh dimasukkan ke dalam aspek pengajaran dengan syarat untuk aspek pengajaran ini pelajar perlu mula dengan perkataan kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup. Kemudian diikuti huraian dan contoh. Sophia tabah menghadapi dugaan apabila kehilangan suami Lieutenant Adnan dan anaknya Fatimah yang berusia 7 bulan akibat demam panas. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan dengan kata kunci nilai kedua, tanggungjawab. Bagi menjawab soalan perwatakan atau sifat telah dinyatakan sebelum ini, pelajar perlu menulis dahulu isi utama. Seorang yang bertanggungjawab. Kemudian diikuti huraian dan contoh. Pak Saidi bertanggungjawab menyara keluarganya dengan bekerja keras di kebun getah dan di sawah. Kata kunci nilai tanggungjawab ini boleh dijawab dalam aspek persoalan. Jangan lupa nyatakan dahulu isi utama, iaitu tanggungjawab seorang bapa terhadap keluarganya. Diikuti huraian dan contoh. Pak Saidi bertanggungjawab menyara keluarganya dengan bekerja keras di kebun getah dan di sawah. Untuk aspek latar masyarakat, jangan lupa kita mulakan dengan perkataan masyarakat. Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Diikuti huraian dan contoh. Pak Saidi bertanggungjawab dengan bekerja keras di kebun getah dan di sawah. Untuk aspek pengajaran pula, kita perlu
masukkan kita hendaklah. Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap keluarga. Huraian dan contoh, Pak Saidi bertanggungjawab menyara keluarganya dengan bekerja keras di kebun getah dan di sawah. Baiklah pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat pula kata kunci nilai ketiga, keberanian. Bagi menjawab soalan perwatakan atau sifat, pelajar boleh nyatakan terlebih dahulu isi utama, iaitu seorang yang berani. Diikuti huraian dan contoh. Adnan seorang tentera yang berani dalam mempertahankan tanah air walaupun mengetahui sudah ramai askar Melayu yang gugur dalam pertempuran. Jangan lupa pelajar-pelajar, jawapan anda perlu disusun dengan kemas. Nyatakan dahulu isi utama, kemudian diikuti huraian dan contoh. Kata kunci nilai keberanian ini boleh juga dijawab dalam aspek persoalan. Jangan lupa nyatakan dahulu isi utama, iaitu keberanian dalam mempertahankan negara. Kemudian barulah dimasukkan huraian dan contoh. Adnan seorang tentera yang berani dalam mempertahankan tanah air walaupun mengetahui sudah ramai askar Melayu yang gugur dalam pertempuran. Bagi menjawab aspek latar masyarakat, telah diingatkan sebelum ini, ayat mesti bermula dengan perkataan masyarakat. Masyarakat yang berani mempertahankan negara. Kemudian barulah dinyatakan huraian dan contoh. Adnan seorang tentera yang berani dalam mempertahankan tanah air walaupun mengetahui sudah ramai askar Melayu yang gugur dalam pertempuran. Bagi aspek pengajaran, perkara asas yang perlu pelajar-pelajar ingat, mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Kita hendaklah berani mempertahankan negara. Diikuti huraian dan contoh, Adnan seorang tentera yang berani dalam mempertahankan tanah air walaupun mengetahui sudah ramai askar Melayu yang gugur dalam pertempuran. Sekian sahaja perkongsian daripada Cikgu Linda. Terima kasih semua. Semoga perkongsian ilmu ini memberi manfaat buat kita bersama.